Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam pelajaran sirah. Sebelum itu, marilah kita sama-sama menadah tangan, memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar pembelajaran kita pada hari ini mendapat keredaan dan keberkatan daripadanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين. Baiklah, untuk pelajaran sirah tahun 5, kita masih berada dalam tajuk peperangan Khaybar. Okey, Ustazah ulang semula. Dalam pelajaran minggu lepas yang kita belajar mengenai peperangan Khaybar, peperangan Khaybar berlaku pada bulan Muharram, tahun ke-7 Hijrah. Jadi hari ini kita masuk peristiwa peperangan Khaybar. Bagaimanakah peristiwa peperangan Khaybar berlaku? Okey, di sini Ustazah terangkan satu persatu. Ajaran Islam disebarkan ke seluruh tanah Arab hingga ke Khaybar dan Rom dengan cara mengutus surat. Agama Islam dapat disebarkan melalui utusan surat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama tentera Islam menuju ke Khaybar dengan pasukan tentera berkuda dan tentera pejalan kaki. Di sini suka Ustazah ingatkan pelajaran minggu lepas bahawa tentera Islam seramai 1,400 orang yang mengikuti peperangan Khaybar. Mereka ini terdiri daripada pasukan tentera berkuda dan tentera pejalan kaki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama tentera Islam sampai di Khaybar waktu malam. Apabila sampai waktu malam, tentera Islam telah membuat kepungan di sekeliling Khaybar. Baginda tidak akan menyerang tempat tersebut jika belum sampai waktu subuh. Ini adalah kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin mendengar adakah laungan azan sewaktu subuh. Jika tidak ada laungan azan sewaktu subuh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan meneruskan rancangan membuat serangan. Okey, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama tentera Islam mengepung kota Khaybar selama 6 hari. 6 hari. Pada hari yang ke-7, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyerahkan bendera kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang ketika itu sakit mata. Sebenarnya ramai sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang cuba untuk diberikan bendera perang. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil Sayyidina Ali dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian baginda meludah kedua-dua mata Sayyidina Ali dan selepas itu mata Sayyidina Ali sembuh seperti sedia kala. Alhamdulillah. Okey, seperti murid-murid sedia maklum bahawa Khaybar ini memang terkenal dengan kubu-kubu pertahanan. Jadi di sini Ustazah Razwin ingin memberitahu kepada semua murid bahawa kubu Khaybar ini terbahagi kepada 3 bahagian. Yang pertama kubu An-Nitah, yang kedua kubu Al-Kathibah dan yang ketiga kubu Asy-Syaqqu. Ini merupakan kubu yang terbesar di kota Khaybar. Okey, di sini Ustazah bawakan gambar daripada buku teks di muka surat 4. Murid-murid bolehlah merujuk buku
teks masing-masing. Ustazah tandakan anak panah warna merah di kubu Anitah. Apa kaitan tanda anak panah tersebut? Okey, kita tengok nombor 1. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulakan serangan dengan menyerang kubu Anitah. Di sinilah orang Islam mula membuat serangan. Yang kedua, kesemua kubu-kubu ini berada di atas puncak bukit. Maksudnya, semua kubu-kubu ini berada di tempat yang tinggi. Tentera Islam berkhemah di bahagian timur kubu, iaitu di kawasan yang tidak sampai panahan. Mereka melindungi diri di bahagian timur kubu. Yang keempat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengarahkan supaya pokok-pokok kurma ditebang untuk menakutkan dan memaksa musuh menyerah diri. Itu adalah strategi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda mengarahkan tentera Islam untuk memotong pokok-pokok kurma. Tetapi apa yang terjadi? Kita tengok nombor 5. Tentera Yahudi Khaybar tetap meneruskan ingin berperang. Mereka tidak mahu mengalah, malahan mereka cuba meneruskan peperangan. Yang keenam, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapat tahu mereka cuba untuk meneruskan peperangan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengarahkan supaya kerja menebang dihentikan. Kemudian yang ketujuh, tentera Islam dipimpin oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib melancarkan serangan sehingga berjaya mengalahkan penduduk Khaybar. Itulah kehebatan Sayyidina Ali. Yang ke-8, apabila berlaku pertempuran, maka berlakulah tentera Islam gugur syahid. Berapa orang? Seramai 15 orang, manakala jumlah tentera Yahudi terbunuh seramai 93 orang. Di sini kita dapat lihat perbezaan angka. Islam mengalami syahid jumlah yang sedikit, manakala tentera Yahudi jumlah yang terbunuh ramai, iaitu 93 orang. Akibat kekalahan yang diterima oleh penduduk Khaybar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil tindakan untuk mengusir semua orang-orang Yahudi daripada Khaybar. Pada asalnya orang-orang Yahudi ini telah pun diusir daripada Madinah. Mereka melarikan diri sampai ke Khaybar. Dan kali ini mereka kalah lagi. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun cuba mengusir mereka untuk keluar daripada Khaybar. Tetapi apa yang terjadi? Pihak Yahudi telah merayu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya mereka tidak dibunuh dan dibenarkan tinggal di Khaybar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersetuju dengan mengenakan beberapa syarat kepada mereka. Seterusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersedia memberi kemaafan dan membuat kebaikan kepada mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membahagikan harta rampasan perang, iaitu ghanimah, kepada tentera Islam yang menyertai peperangan Khaybar. Juga kepada Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib serta rombongannya yang baru pulang dari Habsyah. Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib berdakwah ke negeri Habsyah. Okey, berikut adalah syarat-syarat perdamaian antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan orang Yahudi Khaybar. Yang pertama, orang-orang Yahudi Khaybar dibenarkan tinggal di dalam kubu mereka. Mereka pun suka kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membenarkan mereka masih tinggal di kubu. Yang kedua, mereka dibenarkan mengurus dan menjaga kebun-kebun mereka seperti yang telah mereka usahakan sebelum ini. Mereka masih lagi berpeluang untuk melaksanakan pertanian.
Dan yang ketiga, separuh daripada hasil tanaman mereka hendaklah diserahkan kepada kerajaan Madinah. Ini merupakan syarat yang dikenakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada penduduk Khaybar, dan penduduk Khaybar pun bersetuju pada masa yang sama. Syarat ini menguntungkan pihak Islam dan menguntungkan juga pihak Yahudi. Okey, seterusnya Ustazah akan masuk tajuk percubaan membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semasa di Khaybar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikunjungi oleh seorang wanita Yahudi yang bernama Zainab binti Al-Haris, iaitu isteri Salam bin Mishkam. Okey, wanita ini mempunyai niat yang tidak baik terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang cuba dilakukan oleh wanita tersebut? Kita tengok nombor 1. Wanita itu menghidangkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seketul daging kambing beracun yang dipanggang dari bahagian paha. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menolak hidangan tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjamahnya dengan satu kunyahan, tetapi baginda tidak menelannya, malahan meludahnya dari mulut. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluarkan semula kunyahan daging tersebut. Apabila melihat tindakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Zainab pun mula rasa takut. Lalu Zainab binti Al-Haris menyatakan tujuan beliau berbuat demikian adalah untuk menguji kerasulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu baginda pun memaafkan wanita tersebut. Malangnya seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia kerana telah termakan daging beracun tersebut. Baginda memerintahkan supaya wanita Yahudi tersebut dibunuh sebagai hukuman qisas. Itulah hukuman Islam yang dijalankan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, seterusnya kita masuk kesan dan iktibar. Di sini Ustazah akan bacakan kesan dan iktibar peperangan Khaybar. Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjaya memerangi golongan yang memusuhi Islam. Yang kedua, Islam dapat disebarkan di Khaybar menerusi hamba Yahudi Khaybar yang menyokong tentera Islam. Dan yang ketiga, kaum Muhajirin di Madinah dapat mengembalikan semula pemberian kaum Ansar kerana mereka telah memiliki harta dan pokok kurma di Khaybar. Ini adalah kerana kaum Muhajirin sebelum ini mereka berhijrah daripada Mekah ke Madinah tidak membawa sebarang harta pun. Dan ketika itu kaum Ansar merupakan orang yang berusaha menolong orang-orang Muhajirin. Dan ketika inilah apabila orang Muhajirin mendapat harta yang banyak dan mempunyai pokok kurma yang banyak di Khaybar, mereka pun memberi harta tersebut kepada kaum Ansar sebagai balasan mereka kepada kaum Ansar. Alhamdulillah, selesai sudah Ustazah membuat penerangan kepada semua murid. Rasanya sampai di sini sahaja pertemuan kita. InsyaAllah kita akan bertemu lagi di masa akan datang. Semoga perkongsian Ustazah ini memberikan manfaat kepada semua murid. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.